Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wad dalalah 'ala al-khair ibtigha' wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Wa qala syekhul musannif wa qala syekhul syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata syarih rahimahullahu ta'ala, fawaidu ay hadhihi fawaidu, bermula ini beberapa faedah. Fawaidu jamak bagi lafaz mufrad faidatun, faidatani, fawaidu. Al-ula ay al-faidatul ula, sifat bagi mausuf yang mahdhuf, mausuf mubtada. Bermula faedah yang pertama itu lin nikahi, bagi nikah. Itu bagi nikah. Ay hala kauni faidatil awal, faidatil ula itu kainan lin nikahi, adalah ia bagi nikah. Itu khabar fawaidu, beberapa faedah. Bernikah itu ada beberapa faedahnya. Tu. Wa a'zamuha, apa faedah tu? Al-istinaful bayaniyu jawabun amma yuqal. Wa tu al-istinaf al-bayani. Wa a'zamuha, dan perkara yang paling terbesarnya fawaidah, faedah yang paling besar ialah khabar bagi a'zamu talabul waladi, ialah menuntut akan idhafah masdar kepada maf'ul. Talaba yatlubu talaban wa huwa talibun wa dhaka matlubun. Talabul waladi, menuntut akan tu yang paling besar sekali lah. Kerana apa? Kerana tuntutan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyakkan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa afatun, atah berkata fawaidu ay an-nikah, itu juga afatun, ada beberapa perkara yang membahayakan. Bukan faedah saja, ada perkara yang membahayakan juga. Mana? Wa a'zamuha al-istinaf, tu waw tu al-istinaful bayaniyu jawabun amma yuqal. Seolah-olah ditanya, ma afatuhu, apakah perkara yang bahaya dengan nikah tu? Wa a'zamuha wa a'zamu afatin, dan perkara yang paling terbesar bahayanya itu ialah khabar al-hajatu, berhajat, ila, kepada iktisabil harami, kepada menghasilkan, mengusahakan akan perkara yang haram. Iktasaba yaktasibu iktisaban wa huwa muktasibun, idhafah masdar kepada maf'ul, iaitu menuntut, mengusaha oleh seorang, yakni suami, akan perkara yang haram. Sebab apa? Nak bagi duit, nak bagi nafkah. Dia kalau tak kerja benda yang halal, dia cari harta yang haram. Jadi kalau dia terdesak nak cari hak halal, disebabkan dia nak mengekalkan dia sebagai isteri dan untuk menyara anak-anak, maka dia akan cari
pendapatan atau sumber yang haram. Itu paling terbesar bahaya apabila nikah. Tu. Wal-iyadhu billah. Wa qad jama'tu fawaidahu, dan sungguh qad litahqiq, untuk menyekuhkan, untuk menyekikkan, dan sungguh telah menghimpun ia oleh aku akan maf'ulun bih fawaidahu, fawaidan nikahi, akan segala faedah-faedah nikah, ma'a ba'di afatihi, ay hala kauni fawaidahu, hala kauni fawaidihi kainan, hal keadaan faedah-faedah nikah itu adalah ia ma'a ba'di afatihi, beserta sebahagian daripada perkara-perkara yang membahayakannya an-nikahi, biqauli jama'tu ta'alluq ba, jama'tu muta'allaq ba muta'alliq, jama'tu amil ba ma'mul. Himpun itu dengan kataku, fawaidun nikahi ghaddul basari, tahsinu farjin wa raja naslin durri, tasfiyatul qalbi kadha taqwiyatuh, ala al-ibadati kadha istirahatuh, min tadbiril manzili wat takallufi, riyadatun nafsi fara'i waktafi, wal ghina aydan wattila'ul insan ala alladhi yashuquhu ila al-jinan, afatuhu al-ajzu 'anil halali wa an huquqiha fi kulli hali. Tu syair dia tu. Mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Bahrul Rajazi. Fawaidun nikahi ghaddul basari. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ مجازي وتبسط الرزق وتبسط البذل بوعد مجازي. Alfiah bin Malik. Ambil pada situ lagu orang Indon baca Alfiah. Orang Indon ni gila Alfiah. Pesantren di Indon tu Alfiah tu cayak dalam kepala. Siap boleh buat majlis convocation tu, nyanyi lagu apa? Nyanyi Alfiah. Tu kita ini nasyid ya, qasidah gitu ya, dia ada Alfiah qasidah dia. Sampai bergegok dia buat Alfiah, majlis khatam Alfiah, ramai-ramai pesantren tu, pelajar-pelajar dia tu ribu-ribu tu baca serentak tu, sejam 40 minit khatam 1000 bait. Nyanyi gunggang dengan kompang dia. Bukan kompang pun, dia ambil botol-botol apa, tepuk-tepuk dalam surau tu. Nyanyi ramai-ramai sejam 40 minit, 1000 bait habis. Dahsyat tu. Kita Malaysia jurumiyah pun malah mengapai. Nak Alfiah apa je, Alpayah je ni. Sebab apa Alpayah? Sebab fikir nikah. Tu. Depa Alfiah dalam pala mengaji bab nikah pun sakan. Hebat. Atau orang kata dia apa? Tu. Fawaidun nikahi ghaddul basari. Apa? Bermula faedah-faedah nikah itu ialah ghaddul basari. Khabar, menunduk akan pandangan. Menunduk pandangan lah. Sebab apa? Sebab kalau dah pandangan itu tidak menjaga, maka akan naik syahwat. Bila naik syahwat, tak ada masalah sebab dah ada bini, tak ada masalah sebab dah ada suami. Maka bolehlah melakukan sesuatu yang menyelesaikan hajat dia. Tahsinu farjin wa raja naslin durri. Lagi pula tahsinu farjin. Tu khabar kedua. Hassana yuhassinu tahsinan wa huwa muhassinun. Dia panggil apa? Zina muhsan kalau dah kahwin. Ni tahsinu farjin, menjagakan akan farah. Idhafah masdar kepada fa'il. Jaga farah lah. Dah nak nikah ni ialah ibadat dengan farah. Itu apa? Istimta' wal jima'. Itu ibadat farah. Ibadat farah. Farah bila itlaq farah boleh dua, zakar dengan hak perempuan tu lah. Kalau itlaq zakar saja, perempuan tak termasuk. Wa raja naslin duri. Raja dan ataf. Tu. Yang tahsinu farjin tu boleh jadi khabar kedua, boleh jadi dia itu maktuf kepada ghaddu dengan dihazafkan haraf ataf.
sebab lidarurati syari. Tu bolehlah kalau reti nahu bolehlah kau. Waraja naslin, dan atah dia kata ghaddu. Sebab apa kita boleh kata takdir atah? Sebab waraja atah tu, dan mengharapkan akan keturunan durri yang banyak, ia keturunan itu sifat bagi naslin. Tasfiyatul qalbi kadza taqwiyatuh. Tasfiyatul qalbi, memurnikan, menyucikan akan hati. Idafah lagi. Tafak masdar kepada maf'ul. Kaza taqwiyatuh ay katasfiyatil qalbi, taqwiyatuh ay taqwiyatuhu, taqwiyatul qalbi, menguatkan hati. Bukan sekadar menyucikan hati daripada maksiat batin hati melalui zakah, melalui pandangan, bahkan juga untuk menguatkan hati. Sebab ibadah istimta'i wal jima'i seperti berhajatnya makan setiap hari. Kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah wa qaddasallahu sirrahu, Imam Sufi katanya, aku berhajat pada nikah ni, berhajat pada jima' ini seperti aku berhajat pada makanan. Tu tara ahli Sufi tu. Alal ibadati kala istirahatuh. Untuk beribadat, alal ibadah, atas ibadat, ini untuk ibadat lah nikah tu. Kala istirahatuh, begitu juga istirahatu ay katasfiyatil qalbi, istirahatu ay istirahatul qalbi, merehatkan hati, merehatkan minda. Tu merehatkan minda lah. Dah ada bini kat rumah, dia panggil qurratu a'yun kat rumah, dah balik rumah lah. Tu min tadbiril manzili wa takalluf. Tak kena. Min tadbiril manzili wa takallufi. Min tadbiri, daripada mengaturkan, mentadbirkan, menguruskan akan rumah. Siapa urus? Isteri. Ada orang tolong. Waktu bujang kita urus ni sendiri, masak sendiri, nyapu sampah sendiri, serika sendiri, baju basuh sendiri. Ni ada isteri, kita ada orang yang mentadbirkan rumah, iaitu isteri. Wattakalufi, dan bebanan hidup jadi lega sikit lah. Ada orang tolong buat kerja kita tolong pergi kerja ya. Ada orang tolong serika, ada orang tolong basuh baju, ada orang tolong masak dan sebagainya. Riyadatun nafsi fara'i waktafi. Riyadah, melatihkan jiwa. Melatihkan jiwa. Fara'i waktafi, maka peliharalah ia oleh engkau dan cukuplah ia oleh engkau. Tu. Melatihkan jiwa untuk bersihkan hati lah. Wal ghina aidan wattila'ul insan. Macam tak kenal. Wal ghina aidan wattila'ul insan min tadbiril manzili wat takallufi, riyadatun nafsi fara'i waktafi, wal ghina aidan wattila'ul insan. Dia insan itu. Dia berhenti itu. Alalladhi yashuquhu ilal jinan. Tu. Wal ghina, dan kaya harta pula. Nikah boleh menyebabkan kaya harta. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wattila'ul insani, dan diperlihatkan dan memperlihatkan kepada manusia, alalladhi, atas barang, alalladhi ay ala syai'il ladhi, atas sesuatu yang yashuquhu, yang membuat rindu ia seorang, akan alladhi ilal jinani, kepada syurga. Tu. Itu manfaat dia lah. Afatuhul ajzu anil halali, bahaya bermula perkara-perkara yang bahayakan nyonya nikah itu ialah khabar al-ajzu, lemah daripada menuntut perkara yang halal. Wa an huquqiha fi kulli hali, dan daripada segala hak-hak nyonya zaujati, zaujah fi kulli hali, pada setiap keadaan. Dua tu perkara antaranya lah tu, iaitu lemah daripada mencari harta yang halal untuk beri makan anak bini, dan juga lemah daripada tu'ataf anil halalah ay al-ajzu an huquqiha, lemah untuk menunaikan hak-hak sebagai seorang suami kepada isteri pada setiap keadaan. Tu. Itu dia panggil syair dia. 5 rangkaian syair lah.
Athaniyatu ay al-faidatu thaniyatu, bermula faedah yang kedua ialah qala Abul Abbasi, telah berkata ia oleh Abul Abbas al-Wansharisi, ay al-mansubu ila Wansharisi, fi ikhtisari Abil Abbasi, pada ringkasannya Abul Abbas, kitab dia itulah dibuat ringkasan, namanya apa dia? Badal Nawazilil Barzali, badal bagi ikhtisar. Apa ikhtisarnya tu? Nawazilil Barzali, badal. Kalau Nawazilul Barzali itu khabar bagi mubtada mahdhuf. Mana sahu, barang yang telah menas ia Abu Abbas hu akan dia akan barang. Wa qala maqul, dia panggil maqul, qaul bagi qala. Wa qala Syekhus Salihu, inilah kitab disebut. Wa qala, dan telah berkatalah ia oleh asy-Syekhu. Siapa asy-Syekhu? As-Salihu, tu ialah orang yang baik. As-Salihu, bukan As-Salihu memang nama dia. As-Salihu Abu Bakrin Al-Waraqi, Al-Waraqi. Tu dia kata apa? Maqul qaul bagi qala Syekhus Salih pula. Kullu syahwatin, bermula setiap syahwat itu, tuqsil qalba, telah mengeraslah ia syahwat itu akan hati. Maf'ulun bih qalba, illa, melainkan syahwata mustathna. Sebab apa? Sebab sebelum illa sudah jumlah mufidah. Syahwatal jima'i, melainkan syahwat jima'. Fa innaha, kerana bahawasanya syahwatal jima'i itu tasfiyahu, menyuci ia syahwatul jima', hu akan dia akan hati. Dengan jima' itu mampu untuk memurnikan dan menyucikan hati. Sebablah hati itu lintasan khawatir. Jadi khawatir ni macam-macam, boleh jadi baik, boleh jadi jahat, boleh jadi maksiat. Dan maksiat itulah yang kita nak bendung. Bendung apa? Dengan syahwatul jima', dengan jima'. Sebab itulah syarak suruh apabila suami meminta pada isteri kepada firasnya, pada tempat tidurnya, untuk melakukan jima', maka tanpa menulis lagi, tanpa alasan lagi, isteri perlu menunaikannya. Kalau tidak, berdosa lagi pula nusyus, jatuh nafkah dia. Kalau dia poligami, tak ada giliran pada dia. Sebab apa? Sebab itu hak suami yang utama, iaitu jima'. Ataupun tak boleh jima', istimta'. Itu ya. Tak boleh jima', istimta' boleh lagi. Jangan duk buat halal gitu. Tak boleh sebab apa? Uzur. Tak, istimta' boleh lagi. Cuma tak bolehnya jima'. Hatta dalam kitab Hasyiah Bajuri ala Fathil Qarib, kalaulah suami itu nak main-main di dubur, ataupun farah isteri, lubang tu dia nak main-main zakat kat situ, tak masuk. Kalau masuk haram main-main boleh, itu istimta'. Sebab apa? Sebab dia tak masuk. Bila masuk haram lah. Sebab apa? Kalau jubuk tu memang haram. Kalau farah contohnya dia haid, haram. Tapi nak main celah-celah tu, tak masuk pun. Celah-celah tu duk coceh sini. Jubuk dia ataupun farah dia boleh tak? Boleh. Sebab apa? Tak masuk. Kalau masuk haram. Tu okey. Mazhab tu. Tu ya, jangan banyak alasan lah. Itu ya. Haris. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, walihadha, dan kerana inilah, hadzal mazkuri, kerana ini yang tersebut itu, apa dia? Apa dia? Min syahwatil jima'i tasfiyahu. Tu. Walihadha, dan kerana inilah, lihadzal mazkuri min syahwatil jima'i tasfiyahu, itu kanal anbiya'u, adalah para nabi itu alaihimussalamu, hanya sonyo atas mereka itulah sejahtera, yaf'alunahu, membuat ia oleh mereka itu para anbiya, hu akan dia akan an-nikah, akan al-jima'i. Tu kan al-jima'a lah, maf'ulun bih jima'a. Dan kekuatan para nabi dan para rasul yang buat jima' ni tak ada orang panggil gila lah, gila babi ya. Gila babi lah, tak ada lemah syahwat tu, tak ada. Bahkan syahwat mereka lebih hebat. Tu. Begitu juga dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai tahap buka puasa kena jima'. Sebab apa? Tak boleh lah, tak boleh pi lah.
Buka puasa dengan jimat. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu buka puasa dengan jimat. Aduh. Okay. Dan buka puasa dengan jimat itu dibahas dalam kitab fiqh. Adakah dia itu mendapat pahala sunat mentakjilkan buka puasa, mensegerakan buka puasa? Khilaf ulama. Tu. Baik tahap tu ulama bahas. Khilaf ulama. Ada yang kata ya dah dapat dah pahala sunat mensegerakan buka puasa. Ada yang kata tak, sebab jimat itu tak disunatkan buka dengan jimat, maka tidak dikira dia itu masih lagi tak buka puasa. Secara orang panggil bukan tak buka puasa, dia itu tidak dikira sebagai orang yang menyegerakan buka puasa kerana dia buka dengan perkara yang tak disunatkan berbuka. Pula dah. Khilaf balah itu Wa fil hadithi intaha qaulu Abul Abbasi. Habis tu. Kemudian wa fil hadithi, dan pada satu hadis, hubbiba ilayya, dicintakan kepada aku, min dunyakum, daripada dunia kalian ini wahai sahabat. Apa dia? Naib fa'il salasun, dicintakan tiga perkara ke atas aku, min dunyakum, daripada dunia kamu. Tu. An-nisa'u, pertama perempuan. Jadi perempuan ni Nabi suka. Watibu, minyak wangi. Waju'ilat qurratu aini, dan dijadikan penyejuk mata hatiku fis salah, dalam sembahyang. Tiga tu. An-nisa, perempuan. Atibu, wangian, dan juga as-salah. Tu. Jadi perempuan itu satu bentuk kenikmatan. Jadi pakai apa? Pergunakanlah kenikmatan tersebut apabila sudah berkahwin. Tu. Al-thalithatu ay al-faidatu thalithatu, bermula faedah yang ketiga. Waradat ahadithu kathiratun, ahadith jam'u hadithin, jamak bagi lafaz hadithin. Tu min ziyadatil huruf, jam'u taksiri min ziyadatil hurufi. At-tuhfatus saniyah syarah al-ajurumiyah. Telah datang oleh beberapa hadis yang banyak sifat bagi ahadith. Fi fadli, datang tu ta'aluk fi fadlin nafaqati, pada menyatakan ai fi bayani fadlin nafaqati alal ayali, pada menerangkan kelebihan memberi nafkah ke atas keluarga, bin niyatis salihati. Tu fi ta'aluk fi fadlin nafaqati alal ayali, ala ta'aluk bagi suatu hal mahdhuf, hal bagi an-nafaqah, ay hala kauni nafaqati kainatan, hal keadaan nafaqah itu adalah ia alal iyali, atas keluarga, bin niyati. Ta'aluk lagi tu. Ay hala kauni nafaqati kainatan bin niyatis salihati, hal keadaan nafaqah itu adalah ia dengan niat yang baik. Wa min halalin, dan daripada perkara yang halal. Tu okey. Ada kelebihan dia. Jadi ketiga manfaat faedah menikah ialah kita menyalurkan harta kepada keluarga, yang mana dia merupakan fadilat yang sangat besar. Terutama suamilah bagi keluarga makan, anak bini makan. Tu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha. Inna minadz-dzunubi, sesungguhnya sebahagian daripada min litab'id, sebahagian daripada dosa-dosa tu ada dzunuban, beberapa dosa. Dzunuban isim inna muakhar, min ta'alluq bagi muta'alaq, khabar inna mahdhuf muqaddam. Asalnya inna dzunuban minadz-dzunubi. Itu. Jadi ada satu dosa la yukaffiruha, yang tidak mengkafarahlah, menghapuslah ia, akan dia akan az-dzunubah. Tu okey. Tidak mengkafarahlah ia Allah akan dia akan zunuban. Solatun bukan. La yukaffiruha solatun, tidak mengkafarahlah ia, tidak memadamlah ia akan dia akan zunub dosa itu oleh sembahyang. Wala saumun wala yukaffiruha saumun, dan tidak menghapuskanlah ia akan dia akan az-zunubah oleh puasa. La tu la zaidah belaka. Wala jihadun, la pada saum zaidah, la pada jihad pun zaidah. Wala jihadun
ai wala yukaffiruha jihadun, dan tidak mengkafarahlah ia akan zunub oleh jihad, illa melainkan ai yukaffiruha mengkafarahlah ia akan zunub apa, as-sa'ya 'alal 'iyali, berusaha mencari rezeki 'alal 'iyali, untuk atas keluarga. Ayal ni keluarga ni anak bini lah. Okey. Au kama qala atau seperti mana kalimat hadis itu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tu jaga-jaga dia lah, jaga-jaga syarah daripada kut lafaz hadisnya beza sikit tapi makna sama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu thalathu banatin, barang siapa yang adalah ia baginya barang siapa, thalathu isim kana muakhar, lahu ta'alluq bagi muta'allaq, khabar kana muqaddam mahdhuf. Thalathu isim kana muakhar, thalathu banatin, ada 3 anak perempuan. Fanfaqah, lalu menafkahkan ia man alaihinna atas mereka itu, thalathi banatin, 3 anak perempuan tu. Wa ahsana ilaihinna, dan berbuat baik ia man kepada mereka itu thalathi banatin, hatta sehinggalah dia buat baik itu, yughniyahunna, mencukupilah hunna akan mereka itu, thalatha banatin, 3 anak perempuan, oleh fa'il oleh Allah, anhu man, daripada nyonya barang siapa tu. Siapa barang siapa tu? Anak bapak mereka lah. Maka aujaba, jawab bagi man syartiyah, aujaballahu lahu, niscaya mewajiblah ia oleh Allah Ta'ala, lahu liman, bagi mereka, bagi nyonya barang siapa itu, mewajibkan maf'ulun bih al-jannata al-battata, syurga secara pasti, illa melainkan yakni la yujibullahu lahul jannata al-battata, tidak mewajiblah ia Allah akan syurga semata-mata pasti tu. Mana? Ayya'mala, bahawa mengamal ia man seorang tu, amalan akan suatu amalan, sifat la yughfaru lahu, yang tidak diampunkan dia, lahu baginya, bagi man, bagi orang tersebut. La yughfaru, yang tidak diampunkan dia kan amal tu, lahu baginya, bagi man itu. Apa dia? Syirik lah. Kalau dia syirik, habislah. Tu. Dosa syirik yang tidak diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada dosa syirik, semua diampunkan Allah kalau dia bertaubat dengan taubat an-nasuha, dengan syarat-syarat taubat dalam kitab-kitab tasawuf. Wa kana Ibnu Abbas, dan adalah ia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan telah meridailah ia oleh Allah daripada keduanya, Abdullah dan Abbas, dua-dua ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza haddatha, apabila menceritalah ia Ibnu Abbas itu, bihadzal hadithi, haddatha ta'alluq bihadzal hadithi, dengan ini hadis, qala, telah berkata ia Ibnu Abbas, huwa, bermula dia al-hadithu, wallahi, demi Tuhan, min gharaibil hadithi wa ghararih, demi Allah, min gharaibi, ay hadzal hadithu min gharaibi, bermula ini hadis itu, kainun, wa hadzal hadithu kainun min gharaibil hadithi. Ta'alluq dia, ta'alluq bagi suatu khabar mubtada' yang mahdhuf. Wallahi min, ay wa hadzal hadithu kainun, bermula ini hadis adalah ia daripada sebahagian daripada gharaibil hadithi, hadis-hadis yang pelik, wa ghararihi, dan mulianya hadis itu. Tu okey. Bukan pelik lah, jarang-jarang. Okey. Pelik nampak macam leng pula. Jarang hadis ni, hadis yang jarang, dan hadis ni hadis yang mulia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang tadi tu lah. Hadis yang tadi tu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu dinarin, bermula dinar yang paling afdal, yunfiquhu ar-rajulu, menginfaklah, menafkahlah ia, membelanjalah ia akan dinara, ar-rajulu oleh fa'il seorang lelaki,
dinarun. Tu. Okey. Betul lah. Dinarun tu khabar bagi afdalu mubtada, dinarin mudhafu ilaih. Yunfiquhu sifat fa'il dan maf'ul sifat bagi dinarin. Ar-rajulu fa'il bagi yunfiqu, dinarun khabar afdalu. Sedap main nahwu. Sedap main nahwu. Kalau reti nahwu pun sedap sungguh. Ibarat plek macam dia sedar. Okey. Tu dia panggil nikmat ni ada tiga. Nikmat ni ada tiga. Nikmat hissiyah, nikmat raisiyah dan nikmat aqliyah. Nikmat hissiyah, nikmat hissi panca indera. Mana? Makan ke darah, nikmat. Jimuk, nikmat. Tengok isteri, nikmat hissiyah. Yang kedua nikmat raisiyah. Mana? Nikmat menjadi bos, jadi YB, jadi ketua. Kodoklah ada orang bawah. Nikmat kerja relax. Kerja tak apa nak banyak mana, macam orang bawahan. Nikmat. Okey. Yang mana kalau orang lain tak dapat, kalau orang lain dapat nikmat, orang lain tak dapat, nok juga dapat. Yang ketiga nikmat aqliyah, nikmat akal. Apa? Yakni faham ilmu. Tu. Sehingga ulama ada menyebut bahawasanya apabila dia faham satu masalah tu, dia panggil, "Wei, mana sek-sek ketua ni? Sek-sek yang berpangkat ni. Dia tahu dah apa yang aku dapat ni." Apa dapat? Dapat tahu masalah ilmu. Kalau dia tahu betapa nikmatnya dapat faham masalah ilmu yang aku baru faham ni, niscaya semua pakat pukul aku, sebab nikmat itu lebih besar daripada nikmat hissiyah dan nikmat raisiyah. Tu dalam pelita penuntut masa tu, ta'lim. Lebih kurang gitulah cakapan tu. Jadi nikmat aqliyah, nikmat ilmu. Faham satu masalah tu, sedap tu. Lebih sedap daripada nikmat hissi, lebih sedap daripada nikmat raisiyah. Tu. Sedap. Dapat faham ilmu, sedap. Mula-mula tak faham. Sedap. Faham. Sedap. Sampai tahap ulama fuqaha kata, kalau dapat faham satu masalah ilmu, boleh sunat sujud syukur. Betul tu. Jangan main. Sebab apa? Nikmat yang besar yang tak disangka-sangka. Iaitu apa? Faham satu masalah ilmu yang selama ni dia tak faham. Ataupun yang dia belum faham, tiba-tiba faham. Allah Ta'ala beri faham. Nikmat besar. Sehingga fuqaha kata sunat sujud syukur. Tu. Ada dalam Bushral Karim, syarah Qaddimah Hadramiyah. Wa kana apa tu? Mana? Jadi afdal dinar yang menginfak dia akan dinar oleh seorang lelaki ialah dinar yang sifat lagi yunfiqu, yang menafkahlah ia rajul akan dinar ala ayalihi, atas keluarganya. Dinar ni masuk kiahlah ke ringgit, rupiah, euro, ikutlah. Tu yang paling afdal. Sebab tu nak sedekah kepada isteri, sedekah kepada anak-anak kalau nak keluar ke harta. Ni sedekah kat tempat lain, keluarga sendiri nak merana, tak kena tu. Tu. Wa dinarun, lepas isteri, lepas keluarga, wa dinarun ataf dinarun. Wa dinarun yunfiquhu ala dabatihi, ay afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarun yunfiquhu ala dabbatihi. Iaitu dinar yang menginfaklah ia, membelanjalah ia rajul akan dinar atas tunggangannya ar-rajuli fi sabilillah, di jalan Allah SWT. Kenderaan yang bawa di jalan Allah, perang lah. Dia bagi makan, dia infakkan kenderaan yang nak bawa perang. Tu. Okey. Tu yang terbaik yang kedua. Mana yang pertama isteri lagi, anak-anak lagi. Dua dinarun, dan dinar yunfiquhu, yang telah menginfaklah, belanjalah ia rajul akan dinar ala ashabihi, atas para sahabatnya, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak pada sahabat-sahabat dia fi sabilillah. Nak pi fi sabilillah, dia infakkan harta tersebut kepada mereka. Okey. Jadi yang paling afdal ialah anak-anak dan keluarga sendiri. Qala Abu Qilabah, telah berkatalah ia oleh Abu Qilabah radhiyallahu anhu, ibda bil iyali, utamakanlah ia oleh engkau dengan keluarga engkau. Wa ayyu rajulin
Dan bermula mana-mana lelaki a'zamu ajran, yang terlebih besar nisbah ganjaran. Ajran tamyiz bagi a'zam, yang lebih besar ia ayu rajulin, nisbah pahala, nisbah ganjaran, min rajulin daripada mana-mana laki-laki. Sifat yunfiqu, yang memberi nafkah lah ia, membelanjalah ia seorang laki, ala iyalin, atas keluarganya, sigharin, atas keluarga yang masih kecil. Sifat bagi iyal, ya'uquhum, niscaya ya'uquhum, niscaya merawat ia akan mereka itu iyal, keluarga tu, au yanfa'uhum, atau memberi manfaat ia akan mereka itu iyal. Allahu fa'ih bagi ya'uqu dan yanfa'u, oleh Allah, bihi, dengan dia, tu, dengan dia, dengan rajulin yunfiqu tu, dengan lelaki yang beri nafkah itu, wa yuhnihim, bihi tu ai bisa babi nafaqatihi, dengan sebab nafaqahnya rajul, wa yughnihim, dan mencukupi ia Allah, him, akan mereka itu iyal. Bihi ai bisa babi nafaqatihi, dengan sebab nafaqah rajul itu kepada keluarga, maka Allah Ta'ala merawat mereka, Allah Ta'ala menjaga mereka, Allah Ta'ala memberi manfaat pada mereka, dan Allah Subhanahu Ta'ala mencukupkan mereka dengan apa yang kita beri. Tu okey. Batu isteri yang salihah ialah dia itu sentiasa mencukupkan, rasa cukup apa yang suami bagi. Kalau sikit, banyak, dia tak lebih, dia tak kurang, tak mengut, tak minta lebih, tak minta kurang. Tu. Terima seadanya. Itu baru isteri yang salihatun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi SAW, idza bata ahadukum mahmuman min sababil iyali, apabila bermalam ia, oleh fa'il ahadukum, oleh salah seorang daripada kalian, mahmuman, hal keadaan, ay hala kauni ahadikum maghmuman, hal keadaan salah satu daripada kalian itu yang bermalam itu resah. Mahmuman ay hala kauni ahadikum mahmuman, hal keadaan salah satu daripada kalian itu gelisah, resah dan gelisah. Min sababil iyali, daripada sebab keluarga, gelisah sebab keluarga. Kana afdala indallah, ay kana adalah ia al-maghmumu wal mahmumu min sababil iyali, khabar afdala. Kana adalah ia al-maghmumu wal mahmumu min sababil iyali, ghassah, gelisah dengan sebab keluarga itu, khabar afdala, terlebih afdal, terlebih utama ia, indallahi afdala, ta'alu indah, di sisi Allah Ta'ala, min alfi darbatin, daripada 1000 darbatin, 1000 pukulan dengan pedang di jalan Allah Ta'ala, bisayfi, darbatin bisayfi, 1000 pukulan dengan pedang, fi sabilillah, di jalan Allah, perang tebas kepala orang kafir 1000 orang. Hak terlebih afdalnya ialah dia fikir, dia resah gelisah, fikir sebab keluarga di malam hari. Sabilillahi azza wa jalla, ay hala kaunillahi azza, hal keadaan Allah Ta'ala itu azza, agung, wa jalla, dan mulia. Apa bagi azza fi'il, jalla fi'il. Habis. Tu kelebihan nak fikir tentang keluarga. Sakit kepala, fikir pasal apa? Fikir pasal keluarga, pahala belaka. Tu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqa ar-rajulu, apabila telah memberi nafkahlah ia oleh seorang laki-laki, ala ahli ar-rajuli, atas keluarganya lelaki, nafaqatan maf'ulun bih bagi anfaqa, akan satu nafkah, wa huwa, dan bermula dia. Tu bermula dia mana? Bermula dia ar-rajulu, lelaki itu, yahtabisuha. Tu okey. Yahtasibuha, menghitunglah ia rajul itu, akan nafkah itu. Kanat sadaqatan, jawab idza adalah ia an-nafaqatu tu,
dikira sadaqatan, sedekah. Pahala lah. Tu pahala belaka. Jadi jangan kedekut duit dengan bini. Walaupun masyhur dengan perempuan ni kaki habis duit laki, tak apa. Tu pahala belaka. Kadang-kadang orang kata dia nak beli RM10 ya, tengok-tengok dia bawa keluar RM200 beli macam-macam. Tak apalah. Tu. Memang tugas dia untuk perhabis duit kita. Macam mana? Tu redha je lah. Anggap tu sedekah. Jangan pergi pantai dia pula. Tu tak reti dia pakai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al yadul ulya, bermula tangan yang di atas itu, afdalu, terlebih baik, ia minal yadis sufla, daripada tangan yang di bawah, iaitu apa? Pemberi lebih baik pada penerima. Pemberi akan hulur duit, penerima akan tarik duit at bawah tu. Macam ni kan. Bagi duit. Lepas tu ada ulama ajar lah. Ada ulama ajar, nak bagi duit gini, nak ambil duit pun gini. Jangan gini. Supaya atas dengan atas. Tu Allah. Atas dengan atas. Tu. Atas dengan atas, gini. Jangan ambil dia suar gini, kita ambil gini. Gini bawah jadi kena atas. Tu. Ada gitu. Berdasarkan zahir hadis lah. Tu. Wa bada' biman ta'ulu. Hendaklah mula ia oleh engkau. Hendak utamakanlah ia oleh engkau. Hendak mulakanlah ia oleh engkau. Biman ta'ulu. Dengan orang yang ta'ulu. Dengan biman ta'ulu. Dengan orang yang perlu memberi nafkah ia oleh engkau. Tu ta'ulu. Asal ayal tu keluarga lah. Itu orang yang perlu diberi nafkah oleh engkau. Ummaka, siapa tu ummaka? Iaitu a'ni ummaka. Jadi maf'ul bih bagi suatu fi'il mahdhuf. Ummaka, iaitu ibu engkau, abaka, bapa engkau, wa ukhtaka, dan saudara perempuan engkau, wa akhaka, dan saudara lelaki engkau, wa adnaka, dan orang yang paling dekat dengan engkau, fa adnaka, lalu orang yang paling dekat dengan engkau selepas pada itulah. Tu habis. Itu ikut tertib lah nak bagi nafkah. Nafkah pada mak bapak, hukum pada anak. Kalau kaya dan mak bapak tak kerja, maka wajib. Kalau tak kaya, tak wajib lah. Yang duk risau lah ni, kadang-kadang duk risau. Pas kahwin pun ada tanggungjawab kepada mak bapak. Mana bagi duit? Kalau mampu boleh lah bagi. Kalau tak mampu, tak boleh buat macam mana. Dan kalau mampu sekalipun, tapi mak bapak tu boleh lagi bekerja cari duit, tak wajib bagi. Mak pak pun kena faham lah. Mak pak pun tak mengaji pekah, tu jadi gila. Tu runtuh rumah tangga orang itu meruntuhkan rumah tangga anak sendiri. Ini bukan bagi kat aku duit pun, gaji bersyarah dah, contoh lah. Sedangkan mak pak dia tu kerja. Bukan kata tak payah bagi, dari sudut kewajipan tak wajib. Jadi jangan lu buat benda jadi besar, jadi masalah lagi. Tambah pula nak bagi kat mertua kau, tak wajib. Ni menantu apa tak bagi duit kat aku lah. Mampus kawan tu dah lah kerja RM1,200 ya. Tu nak sarah anak bini lagi, anak lagi, mampus aku tu. Jadi tak wajib. Yang wajibnya ialah apabila mak pak tak kerja dah dan anak kaya. Kalau mak pak tak kerja, anak miskin, cukup-cukup untuk keluarga dia saja dan diri dia, tak boleh, tak wajib. Jangan buat terkejut ke tu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma anfaqahu ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa dhi rahimihi wa qarabatihi fa huwa lahu sadaqatun. Ma anfaqahu, apa barang, apa-apalah barang, bermula barang yang memberi nafkah lah dia akan barang oleh fa'il seorang lelaki, ala nafsihi, atas dirinya ar-rajuli, wa ahlihi, ataf nafsihi, dan keluarganya, wa waladihi, anaknya, wa dhi rahimihi, dan orang yang punya hubungan keluarga dengan dia, wa qarabatihi, dan kerabat dia, fahuwa, maka bermula dia
Maka bermula dia ma anfaqahu ar-rajul itu lahu bagi nyonya ar-rajuli sadaqatun, jadi sedekah. Lahu ta'alluq baik muta'allaq khabar muqaddam mahdhuf, sadaqatun mubtada muakhar, thanin huwa tu mubtada, jumlah lahu sadaqah, khabar huwa. Tu. Jadi ma tu jadi ma syartiyah. Fa tu fa jawab. Apa-apa sahaja barang yang memberi nafkah ia akan diakan barang oleh seorang rajul sampai habis. Jadi sedekah belaka. Wa ma waqa bihil mar'u 'irdahu kutiba lahu sadaqatun, dan apa-apa sahaja barang yang telah membelanjalah ia dengan barang oleh seseorang, 'irdahu tu okey. Wa ma waqa bihi wa ma waqa, dan apa-apa sahaja barang yang melindungilah. Waqa wiqayah, bukan wafa. Waqa yang melindungilah ia bihi dengan barang, almar'u oleh seorang, irdahu akan harga dirinya almar'i. Apa-apa sahaja yang melindungi dirinya daripada menjaga harga dirinya, yang menjaga ia daripada harga dirinya, kutiba lahu dituliskan lahu baginya ar-rajul almar'i itu sadaqatun, fa'il kutiba, jadi sedekah juga. Apa-apa sahaja yang kita belanjakan untuk menjagakan maruah atau harga diri kita, itu pun dikira sedekah. Itu ala nafsihi, atas diri. Wa ma anfaqal mu'minu min nafaqatin fa inna khalfaha 'ala Allahi wallahu dhaminun, dan apa-apa dan bermula barang yang telah menafkahlah ia oleh seorang mukmin. Apa barang tu? Min nafaqatin, daripada suatu nafkah, daripada suatu perbelanjaan. Fa inna khalfaha, maka sesungguhnya gantiannya nafkah itu, ala Allahi, atas Allah. Gantian iaitu menjadi atas gantian hasil daripada nafkah dia itu atas Allah, iaitu atas Allah nak memberi hisab apa dia, beri ganjaran ke apa. Wallahu dhaminun, hal keadaan bermula Allah itu dhaminun, penjamin, illa ma kana fi bunyanin aw ma'siyatin, kecuali makana barang yang adalah ia barang itu fi bunyanin. Ma tu yakni nafkah lah, nafkah yang adalah ia nafkah itu kainan adalah ia, fi bunyanin, dipergunakan untuk membangunkan sesuatu bangunan, au maksiatin, atau perbunyan ataupun maksiat. Habis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin, tidaklah daripada suatu hari, yusbihul ibadu tu berada di pagi harilah oleh hamba itu, fihi padanya, fi yaumin, illa melainkan, wa malakani melainkan hal keadaan bermula dua malaikat itu, yanzilani, turun ia oleh keduanya malaikat itu, fayaqulu, maka berkatalah ia, ahaduhuma, fa'il, oleh salah satu daripada keduanya malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalaqa. Tu malaikat doa apa? Allahumma, wahai Tuhan kami, a'ti, berikanlah ganti ia oleh engkau, munfiqan, akan orang yang menafkahkan, khalaqa, khalafa. Okey, a'ti munfiqan, memberikanlah ia oleh engkau, munfiqan, akan orang yang membelanjakan, orang yang menginfak, sedekah tu lah, khalafan, sebagai ganti. Ganti daripada sedekah tu, Allah Ta'ala berilah sesuatu sebagai ganti daripada apa yang dia sedekahkan. Wa yaqulul akharu, ni dia panggil fadilat bersedekah di pagi hari ni. Tu okey.
wa yaqulul akharu, dan berkatalah oleh al-akharu, ai al-malakul akhar, malaikat yang satu lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafa, wahai Tuhan, a'ti, berikanlah ia oleh engkau, mumsikan, kepada orang yang menahankan, yakni menahan harta, talafa, celaka. Tu oi, bahaya juga ni. Pagi-pagi subuh ada dua malaikat doa berkait dengan harta. Pertama, siapa-siapa yang infak fisabilillah, maka engkau berikanlah ganti. Siapa-siapa yang tahan harta dia, tak mau infak, maka kau binasakan dia. Oi, bahaya ni. Sebab tu kita kata talik kita ni paling-paling kurang pas subuh kalau ada duit, walaupun RM1 bagilah infak. Bank lah kat pondok-pondok mana-mana RM1, tak apa dah nak buat macam mana. RM1 bagilah. Ada dalam bank apa? 100. Ni cukup-cukup makan 5 hari, tak apa bagi RM1 ke, bagi RM5 ke, sebab ada pitih lagi. Lainlah kalau kosong terus, betul-betul kosong dah. Tu tak ada apa tu. Sebab dia panggil zakat ataupun sedekah itu diberi apabila ada. Orang jahil, tak ada ilmu, nak beri ke orang macam mana ilmu, dia jahil, kosong. Orang tak ada harta, nak bagi macam mana zakat, nak bagi macam mana sedekah, dia tak ada harta. Ni kalau ada harta, selagi ada harta, walaupun RM5, bagilah RM1 tu daripada RM5. Sebab kita masih lagi ada harta. Tu jangan kedekut. Dan dia tu memang balasan cukup hebat lah sedekah ni. Kita sendiri pun pernah mengalami tu hebat. Bagi RM1 lah, tiba-tiba masuk RM200. Tu. Masuk RM200. Beli lah kita. Tu. Masuk RM1 lah. Tiba-tiba rasa hari tu dipermudah urusan. Rasa macam serabut, tiba-tiba tak serabut. Tu hebat tu. Tu وقال صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Sambung pula pada esok malam insya-Allah taala. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.